Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Nabila Huda, Chef Kewangan Profesional anda. Jadi hari ni Bella nak bincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan hibah takaful. Okey, Bella percaya ramai rakyat Malaysia sekarang ni sudah pun menyediakan hibah takaful. Cuma persoalannya, adakah anda tahu apakah kelebihan, kebaikan serta kemampuan hibah takaful ni untuk membantu anda pasca kematian? Secara asasnya, hibah takaful ini bukanlah satu produk. So, pemahaman ini perlu dijelaskan. Sebenarnya tidak ada produk hibah takaful. Namun, hibah takaful adalah satu kaedah pemberian wang pampasan kematian. Dia satu kaedah lah sebenarnya. Okey, basically dalam plan-plan takaful ni kita ada banyak sangat. Salah satu daripadanya adalah terdapatnya perlindungan terhadap nyawa. Maksudnya, kalau berlakulah kematian, maka akan ada wang pampasan dan wang pampasan ini akan diberikan kepada keluarga semula. Cuma kaedahnya, macam mana wang pampasan nak diberikan? So, kalau kita buka dalam polisi dan even masa kita submit kita punya permohonan dengan ejen takaful pun sebenarnya terdapat 3 pilihan tuan-tuan semua boleh buat. Pilihan yang pertama adalah there is no nomination. Maksudnya, anda tak perlu menamakan sesiapa pun sebagai penerima manfaat wang pampasan ini tadi. So basically, kalau tak namakan sesiapa, apa akan terjadi? Ia akan balik semula kepada harta pusaka dan dia akan dibahagikan mengikut pembahagian faraid. Hanya waris-waris yang berhak mengikut faraid sahaja yang boleh dapat wang pampasan tersebut. So, kaedah yang kedua adalah dengan melantik seorang wasi. Apa tugas wasi? Wasi ni sebenarnya sebagai wakil sahaja. Dia sebagai seorang pemegang amanah. So maksudnya, kalaulah berlaku kematian kepada kita sebagai pemilik polisi ini tadi, maka wasi ini tadi bertanggungjawab berurusan dengan pihak takaful, kemudian duit tersebut diberikan kepada badan berautoriti yang berhak untuk diagihkan secara faraid. Sebab apa? Sebab wasi ni tadi dia bukan penerima mutlak, tapi wasi hanyalah sebagai seorang wakil ataupun sebagai seorang pemegang amanah. Kaedah yang ketiga inilah yang kebanyakan orang berminat untuk membuat perlindungan takaful. Sebab apa? Sebab kita menamakan seseorang sebagai beneficiary. Maksudnya, orang itu mempunyai hak mutlak untuk dapat wang pampasan tersebut selepas berlakunya kematian kepada pemilik polisi. Okey, contohnya macam Bella sekarang ni ada satu polisi hibah takaful bernilai 1 juta. Ni contoh Contoh, okey, 1 juta ringgit. Maka Bella menamakan beberapa orang. Contohnya Bella letak nama Umi, ayah dan adik Bella. Misalnya ada 3 nama. Maka setiap seorang nama ni dia ada portion yang Bella dah tetapkan. Contohnya 30, 30, 40. So genap 100% kan. So maksudnya besok kalau berlakunya kematian 1 juta ringgit ni, 3 nama ini sahaja yang berhak mengikut portion masing-masing. Dan itulah kaedah yang digunakan pakai sehingga ia dinamakan sebagai hibah takaful. So, kat mana kita nak rujuk? Anda juga boleh buka dalam Akta Perkhidmatan Keuangan Islam tahun 2013. Dekat situ kalau buka jadual 10 ada sebut berkenaan dengan conditional hibah yang mana syarikat takaful boleh untuk melakukannya dan kelebihannya duit tersebut dia tidak berbalik kepada harta pusaka. Sebaliknya akan terus sampai kepada penama. So, apakah kelebihan di sebalik melakukan hibah takaful ni tadi? Sebenarnya, orang buat hibah takaful ni bukan sebab nak kayakan generasi dia, bukan juga sebab nak kayakan anak beranak, tetapi untuk mengelakkan keluarganya daripada kesusahan. Dan ini pun salah satu daripada sarana Islam. Memang agama kita menuntut untuk kita kalau boleh kita tidak tinggalkan ahli keluarga kita ni dalam keadaan yang berhutang, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang meminta-minta. Salah satu daripada kaedah yang ada adalah dengan melakukan hibah takaful supaya ahli keluarga ni tadi dapat duit dengan segera.
So, dengan duit tersebut sebenarnya terlalu banyak benda yang boleh dilakukan sebenarnya. Bella ni sebenarnya dah banyak sangat dapat soalan yang macam tak boleh ke nak ambil duit KWSP tu terus? Kami satu family nak sangat duit tu cepat. Sedangkan kita tahu duit KWSP ni sebenarnya akan berbalik semula kepada harta pusaka. Walaupun anda ni diamanahkan sebagai seorang penama dalam polisi KWSP ni tadi. Sebab apa? Sebab penamaan dalam KWSP hanyalah penamaan sebagai pemegang amanah sahaja. So, jangan pandai-pandai kita ni ada nama dalam KWSP kemudian kita nak ambil duit tu ikut suka kita. Sebab akhirnya berbalik semula kepada harta pusaka. So, kalaulah semua harta, duit dalam bank, KWSP, ASB, emas, rumah, semua ni akan balik pada harta pusaka, maka keluarga yang ditinggal tadi perlu untuk tunggu dulu aset-aset ni boleh dicairkan. So, semua proses ni ambil masa bukan disebabkan oleh masalah faraid ni tidak bagus. Sebab itu adalah hukum Allah dan kita wajib untuk patuh, tetapi kita perlu faham setiap perkara ada prosedur dia. Prosedur perundangan yang kita lakukan di Malaysia ini memang ambil masa yang lama. Kebanyakan keluarga terpaksa menunggu dalam tempoh yang lama dan mereka tidak ada sumber kewangan yang cukup untuk menampung keperluan hidup mereka sementara menunggu pembahagian ini selesai. So, kaedah yang paling senang, paling cepat, paling mudah adalah dengan melakukan hibah takaful. Jadi, tuan-tuan yang belum buat hibah takaful, Bella sangat recommend anda untuk tolonglah buat hibah takaful sebab manfaatnya terlalu besar. Okey, itu sahaja daripada Bella. Yang baik semuanya datang daripada Allah, yang buruk semuanya datang daripada Bella. Assalamualaikum, jumpa anda di next video akan datang. Okey, bye.